Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Suhail bin Sabiran, Mometrik 048902 ingin membincangkan tentang satu tajuk daripada kerajaan tempatan, yakni asas perundangan kerajaan tempatan. Peruntukan asas perundangan kerajaan tempatan. Dalam butiran 4 senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan sebagai perkara di bawah bidang kuasa kerajaan negeri yang mempunyai hak yang eksklusif ke atas kerajaan tempatan. Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Ini berfungsi sebagai badan yang mengubah dasar-dasar negara dalam kerajaan tempatan. Terdapat beberapa undang-undang yang diguna pakai di peringkat penguasa tempatan seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan kurungan Akta 171, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, yakni Akta 172 dan Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974, yakni Akta 133. Terdapat juga undang-undang kecil seperti Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974, Akta 133 dan kaedah-kaedah pengawalan perancangan AM yang disediakan di bawah Akta 172. Bagi kedudukan Majlis Penguasa Tempatan. Kedudukan Majlis Penguasa Tempatan pula boleh didirikan sebagai penasihat yang berbentuk penasihat dalam perundangan, bertanggungjawab membuat keputusan, membangun dan mengarahkan kaki tangannya untuk menyempurnakan suatu tugas. Selain itu, majlis mempunyai yang dipertua sebagai ketua utama diikuti oleh setiausaha dalam hierarki organisasi. Anggota majlis terdiri dari kumpulan profesional dan pegawai kumpulan pentadbiran. Majlis bergerak atas sistem jawatan kuasa. Terdapat jawatan kuasa kewangan, pelesinan perancangan, lalu lintas dan keindahan bandar. Fungsi penguasa tempatan. Di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 dalam kurungan Akta 171, pihak berkuasa tempatan seperti yang dimasukkan dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976, yakni Akta 171, artinya Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah mengikut mana yang berkenaan akan berhubung dengan wilayah persekutuan, artinya Datuk Bandar Kuala Lumpur dan dilantik di bawah Seksyen 3 Akta Ibu Kota Persekutuan 1960. Selain itu, pihak berkuasa tempatan adalah satu badan yang wujud melalui perundangan dan aktivitinya terhad kepada kuasa-kuasa dan tugas-tugasnya yang diperuntukkan di dalam undang-undang tersebut. Jika mereka bertindak tanpa menurut undang-undang itu, tindakan adalah ultra vires, yakni di luar kuasa, dan mahkamah boleh menghalangnya. Prinsip ini merupakan asas menentukan status fungsi kerajaan tempatan. 4 jenis fungsi yang lazim dijalankan oleh sebuah pihak tempatan. Yang pertama ialah perlindungan, iaitu kawalan ke atas keselamatan dan kesihatan awam. Ini termasuklah perlindungan individu daripada pelbagai bahaya dan yang boleh dikaitkan dengan kesihatan harta awam, harta benda awam atau perkhidmatan pembersihan. Yang kedua ialah awam, iaitu fungsi yang memberi kaedah kepada semua. Ini termasuklah alam sekitar, iaitu usaha mewujudkan keadaan ekologi yang seimbang seperti perancangan guna tanah yang optimum dan mengadakan keadaan landscape yang baik serta kawasan reaksi, iaitu mengadakan kemudahan-kemudahan sosial yang mencukupi untuk membolehkan penduduk menjalankan kegiatan riadah. Yang ketiga, individu, iaitu fungsi yang melibatkan pemberian perkhidmatan, bantuan secara terus kepada orang perorangan seperti kebajikan. Yang keempat ialah perdagangan, iaitu melibatkan aktiviti yang mendatangkan hasil kepada penguasa ketempatan serta memesatkan ekonomi setempat. Walau bagaimanapun, ini agak terhad dan hanya pihak berkuasa yang benar-benar berupaya dari segi tenaga dan kewangan berani meneruskan tersebut. Seterusnya, peranan pihak berkuasa perancangan tempatan. Di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, yakni Akta
172. Keperluan undang-undang mengenai pihak berkuasa perancangan tempatan ialah di bawah Seksyen 5/1 Akta 172. Di sini pihak berkuasa tempatan iaitu pihak berkuasa yang ditemukan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 yakni Akta 171 mendalam menjadi pihak berkuasa perancang tempatan di bawah Akta 172. Ini bermaksud pihak berkuasa tempatan selain daripada melaksanakan tugas-tugas tradisinya, pihak berkuasa tempatan perlulah menjadi pihak berkuasa perancangan tempatan dan bertanggungjawab bagi merancang dan membangunkan kawasannya di dalam konteks pembangunan nasional. Tugas utama adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab mengenai pembangunan dan kegunaan tanah dalam kawasannya. Tugas-tugas pihak berkuasa perancang tempatan ialah untuk mengatur, mengawal dan merancang pemajuan dan penggunaan semua tanah dan bangunan dalam kawasannya. Untuk membantu dan menggerakkan pemungutan, penyelenggaraan dan penyiaran perangkaan buletin, monograf dan lain-lain yang berhubung dengan perancangan bandar dan desa dan pengkaedahannya. Dan untuk melaksanakan apa-apa tugas lain yang dipertanggungjawabkan ke atas dari semasa ke semasa oleh pihak berkuasa negeri atau oleh jawatan kuasa perancangan negeri. Menyelarasan tanggungjawab di antara pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa tempatan. Ini bila wujud dua pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk merancang dan mengawal pembangunan, maka terbitlah isu-isu yang boleh membawa kepada konflik di antara kedua-duanya. Akta 172 membuat beberapa peruntukan khusus bagi menangani perkara ini. Sebagai contoh, dalam aktiviti kawalan perancangan, walaupun kuasa memberi kebenaran merancang terletak dalam bidang kuasa pihak berkuasa perancang tempatan, ia terbatas apabila terdapat arahan-arahan daripada jawatan kuasa perancang negeri terhadap perkara itu. Sebagai tambahan daripada poin tadi ialah walaupun bagaimanapun bagi mencapai suatu kesepakatan dalam pentadbiran, pihak-pihak berkuasa yang terlibat seharusnya mengamalkan sikap saling berunding. Dalam berhubung ini, pihak berkuasa perancang tempatan seharusnya membuat rujukan dan mengadakan rundingan dengan pihak yang berkuasa negeri. Bila terdapat suatu pembangunan itu akan mengakibatkan perancangan atau menjejaskan pelaksanaan apa-apa dasar yang berlawanan dengan perancangan pemajuan yang telah diperkuatkuasakan. Terdapat cadangan pembangunan yang berlawanan dengan rancangan kemajuan yang telah lama wujud tetapi masih berkuatkuasa, dan terdapat pembangunan yang atas sifatnya atau ciri-cirinya atau lokasinya menjadi ia sebagai kepentingan negeri. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.